Allah, Allahu ya Allah, 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 Allahu ya Allah, 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 Allahu ya Allah, 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 Allahu ya Allah. Bat, apa khabar Bat? Assalamualaikum Ustaz. Baik. Kerja lah ni Ustaz. Oh, ni kan dekat rumah. Kalau kat rumah canggih lah. Ada aircon semua belakang. Oh. Mana ada orang kerja Sabtu? Saya alternate Ustaz. Oh. Ustaz, Gini lah ni. Itulah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Hari ni lewat sikit bagi link. Pergi cari lontong tadi. Amboi. Dia lontong tu yang berjalan jauh sikit. Bikin sarapan. Dapat tak? Dah. Alhamdulillah. Kalau boleh pas kot skrin ni, kita kena buat teknologi tu. Dekat monitor tu keluar kat sini. Boleh ulur gitu Dia macam nak bagi durian kan. Ikut sini. Senang. InsyaAllah lah nantilah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wala quwwata illa billahil azim. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah Allah Ta'ala yang menghidupkan kita pagi ini dan kepadanya lah kita akan kembali. Allah Ta'ala yang menghidupkan kita setelah dimatikan kita malam tadi dan padanya lah kita akan kembali. Dan Allah Ta'ala masih lagi beri kita kekuatan jasad dan hati untuk kita sembah dia pagi tadi, untuk kita baca Quran ke, kita zikir ke pagi tadi. Dia lah yang mengizinkan segala kebaikan dan dia beri kita, letakkan jasad kita, hati kita ni untuk duduk dalam taman syurga. Yang Rasulullah sebut taman syurga. Diwahyukan kepada Nabi majlis ilmu ini, diberitahu dengan Rasulullah. Allah Ta'ala beritahu Jibril beritahu dengan Rasulullah sebagai wahyu. Yang majlis ilmu adalah taman syurga. Disebut sebagai taman, dan taman ini taman syurga. Apa saja majlis zikir, termasuk juga majlis ilmu, dikatakan taman syurga. Kenapa? Dia membawa manusia itu ingat pada Allah. Jadi syukurlah kita antara orang yang terpilih. Tak kira lah belajar dekat saya ke, belajar dengan siapa ke, tak kisahlah. Tapi yang penting kita dapat duduk pada majlis ilmu, kita dapat diizinkan duduk taman syurga. InsyaAllah hari-hari duduk taman syurga. InsyaAllah mati nanti masuk syurga, mudah-mudahan. InsyaAllah hari-hari duduk majlis zikir, ingat Allah. Nanti bila tanya siapa Tuhan kau? InsyaAllah dengan rahmat Allah kita boleh jawab, Allah itu Tuhan aku. Kenapa? Hari-hari ingat Allah, hari-hari duduk majlis ingat Allah, hari-hari latih diri zikir, hari-hari. Dan jawapan yang kita akan buat nanti bukanlah kita boleh hafal. Kalau kita boleh hafal, orang kafir pun boleh hafal. Tapi whatever yang datang dari mulut kita ditanya oleh malaikat muka nakir ialah by experience, by practice. Apa yang kita praktis dalam kehidupan, apa yang kita pengalamankan kita dalam kehidupan. Kalau kita praktiskan itu hanya Allah dalam hati kita dan kita usaha untuk mencari, merasai dan juga benar-benar mengakui akan kewujudan dan keagungan keesaan dia dan apa saja sifat kesempurnaan dia. Semoga bila disebati dengan jiwa kita tak nampak lain dah. Sama ada hidup atau mati, kita nampak dia lah yang menghidupkan, dia yang matikan. Saya semalam ada orang hantar WhatsApp
Yang saya rasa perkataan tu salah, tidak. Dia tunjuk vaksin ni, dia kata boleh mengurangkan risiko kematian. Tak mati sebab COVID pun boleh mati sebab lain. Jangan cakap mengurangkan risiko kematian. Jangan cakap begitu. Mati ni kena mati. Tak boleh pilih apa. Betul tak? Tapi kita diminta untuk menjaga kesihatan je. Jaga diri. Itu je lah. Jangan kata mencegah kematian. Mana ada pil mencegah kematian. Tak ada. Jangan salah faham macam tu. Jangan salah faham. Jangan tulis perkataan macam tu. Nanti menyebabkan orang-orang yang tak belajar tauhid ni, dia mudah terdorong kepada benda-benda yang salah. Jangan gairah sangat. Nak kata ubat ni baik sampai kata gitu. Ini sangat salah. Ini sangat salah. Jadi moga-moga ulama-ulama kat negara kita ni boleh beri satu pencerahan yang baik lah. Sama ni mereka banyak cakap tapi orang tak nak dengar. Mereka sungguh-sungguh nak beritahu orang. Jangan syirik. Tapi orang tak nak dengar. Itu yang kesian tu. Okey, pagi ni kita nak sambung. Muka berapa dalam kitab? Wah ada tak? Masih muka surat 22. Yang akhir surat yang ke-6. Mengetahui rukun-rukun solat. Okey. Saya rasa. Ya, saya sah. Okey. Yang ke-6. Saya rasa yang ke-6. Kalau kira daripada atas 8. Islam 1, berakal 2. Campur 6 tu maknanya bawah tu 8. 8. Tapi dalam tulisan dia asingkan Islam dan berakal. Kenapa dia asingkan Islam berakal? Islam berakal juga ada pada syarat wajib. Lepas tu dia tak ulang. Islam ni syarat wajib pun kena, syarat sah pun kena. Berakal ni syarat wajib pun kena, syarat sah pun kena. Baligh dia kena dekat mana? Baligh dia kena dekat mana? Syarat wajib Ustaz. Wajib. Syarat wajib. Dia tak kena dekat syarat sah. Maknanya tak balik pun sah. Sah. Tak balik pun sah. Sah. Dengan syarat dia telah sampai pada mumayyiz. Mumayyiz. Jadi bila dia dah sampai mumayyiz, sahlah amal dia. Bila sah amal dia, dia dapat pahala. Mak bapak dia ajar dia. Ajak dia semayang. Dia dapat pahala. Tapi kalau dia tak semayang, dia belum balik, dia dapat dosa ke tak dapat dosa? Tak berdosa. Dia tak dapat dosa. Maknanya untung budak-budak yang dah mumayyiz ni, yang dah boleh semayang, dah boleh buat amal ibadat, dah boleh pandai baca zikir. Lepas tu nak kena ajar anak-anak cucu-cucu ni sekali, panggil dia duduk dekat kita lepas semayang, bagi dia tasbih. Budak-budak 6-7 tahun ni dah pandai dah. Tu dia pegang, ajar dia. Buat macam ni, pegang. Kita baca cakap dengan dia, baca subhanallah. Kita baca sama dengan dia. Dia sebut tu dia dah pahala dah. Kenapa? Dia dah mumayyiz. Murahnya rahmat Allah ni, diberi pahala. So dia sebut. Subhanallah. Saya ingat dulu anak abang saya, anak Haji Hassan dulu. Haji Hassan ada masuk tak? Saya ingat dulu anak abang saya Haji Hassan, dia ada anak perempuan. Anak perempuan tu nombor 2. Anak perempuan ni memang daripada kecil dia bijak, saya tengok. Dia bijak, akademik dia memang sangat bagus. Dia dah boleh cakap masa umur dia 2 tahun lebih. Fasih cakap. Saya ingat lagi dulu saya pergi rumah dia, 2 tahun setengah masa umur dia. Dia kata dengan bapa dia ni, Haji Hassan ni, Bah, nak ni bah, subhanallah. Nak tasbih. Bapak dia bagi tasbih, dia baca subhanallah. 2 tahun setengah. Ada budak 2 tahun setengah dah boleh cakap. Ada budak 3 tahun, 4 tahun dah boleh baca, 5 tahun dah boleh baca. Saya dah jumpa dah anak-anak yang macam ni. Ini selalunya gifted. Gifted ni. Memang Allah kurniakan dia kecerdasan. Dan tapi kita usaha sikit aja, dia akan sedit dalam bidang akademik.
Selalunya akademik lah. Maknanya kalau saya ada anak begitu. Memang pandai. Ada anak lain pun begitu pandai. Dia orang kata 9A, 11A ni biasa je. Dia straight A ni biasa kat sekolah. Tapi kita boleh perasan dia punya IQ tu tinggi. Bila kita ajak dia baca Quran, dia baca Quran laju. Akal dia cepat tu. Cepat boleh tebuk dengan laju. Dia boleh sebut dengan laju, dia baca dengan laju. Maknanya dia macam mesin ni kepala dia. Latihlah anak-anak gini daripada kecil untuk dizikir. Kenapa? Dia mendapat pahala pada sebutan-sebutan zikir yang disebut. Cakap dengan dia makna. Cakap dengan dia makna. Allah Akbar ni Allah Maha Besar. Maksud dia Allah ni hebat. Allah ni hebat. Allah ni kuat. Allah ni gagah. Kalau budak-budak cakap itu dia faham lah. Dia suruh disebut Allah Akbar. Dia faham tahap tu pun cukup lah. Membenarkan dia untuk mendapat pahala. Sebab tu kita nak dewasa ni, kita kena faham zikir tak faham makna, dia tak ada pahala. Tapi kalau Quran tak faham makna, dia ada pahala. Kalau kita zikir, kita niatkan baca Quran. Kita kata Allahu Akbar. Kita kata Alhamdulillah. Tak faham makna Alhamdulillah. Tapi kita kasatkan baca Quran. Kita dapat pahala. Alif 10, lam 10, ha 10, mim 10, dal 10. Sampai habis. Alhamdulillah. Sebab tu yang paling baiknya kita faham makna lah. Maha suci Allah ni. Segala puji bagi Allah. Subhanallah. Apa makna dia? Kita sucikan Allah ni. Maknanya kita bersihkan Allah ni daripada sifat apa? Kekurangan. Apa sifat kekurangan? Sifat kekurangan ni sifatnya ada pada hamba lah. Bodoh, lemah, tak ada daya upaya. Tu nak kena faham sifat kehambaan dengan sifat ketuhanan tu. Tak boleh beri manfaat. Tu hamba. Jadi kita sucikan Allah ni, Maha suci Allah. Kita bersihkan, sucikan Allah. Allah tidak ada sifat yang demikian. Dia hanya mempunyai sifat-sifat kesempurnaan, kamalat. Itu namanya kamalat. Kalau dalam tauhid dia dipanggil kamalat. Jadi mari kita faham benda tu. Moga Allah boleh kita faham. Okey, kita sambung ni. Syarat sah sembahyang ni ke-6, mengetahui. Okey. Tengok sikit slide ni. Mana slide ni? Itu ada buat tak istiwa? Sempat tak buat istiwa? Sempat Ustaz, saya balik dah. Bentung ada matahari je tu, petang. Itu yang rasa rugi sangat tu. Alhamdulillah Ustaz. Cantik matahari dia. Dia kau cantik dia, bayang dia jelas. Kadang-kadang petang-petang tu dia dah sama-sama sikit dah. Tapi masa petang tu memang terang betul. Cuma saya tak sempat nak balik sebab kalau tidak saya check kiblat dekat UiTM ni tak jadi juga. Yelah. Tak apalah, nanti tahun depan ada usia insyaAllah. Okey. Nampak slide dia? Nampak? Okey. Syarat sah yang ke-6 ni, kalau ikut nombor seluruhan yang ke-8 lah. Dia beritahu satu perkataan. Mengetahui. Saya buat slide ni, saya saja bulatkan yang perkataan tahu. Sebab apa? Inilah syarat sah yang membuatkan ramai orang tak sah. Dia semayang dia ada kiblat. Dia semayang dia tutup aurat. Dia semayang dia ambil wuduk. Dia semayang baju dia, pakaian dia, badan dia. Tempat solat dia tak ada najis. Dia tunggu azan baru dia solat. Tapi selalu ni yang buat dia tak sah semayang. Kenapa? Dia tak tahu kaifiat. Dia tak tahu rukun. Even yang menakutkan lagi, makna rukun pun tak tahu. Cuba tanya orang tak belajar, memang dia tak tahu. Kadang-kadang nak belajar pun tak ingat. Apa rukun?
Rukun ni kalau bahasa Arab kata arkan. Apa rukun? Apa makna rukun? Apa definisi rukun? Apa beza dengan syarat? Kalau dia tak tahu cakap, maknanya dia pada bahasa pun tak erti. Pada bahasa pun tak erti. Rukun ni apa? Rukun lah. Ada apa rukun? Kalau kita belajar, kita tak erti rukun ni apa. Syarat ni kita tahu. Kita tahu. Kalau rukun tak buat, apa jadi? Tak sah. Kenapa tak sah? Kalau rukun ni, salah satu benda yang mengesahkan. Kenapa kita kata salah satu benda? Maksudnya mesti ada benda lain. Mana orang penjenayah ditangkap kan? Polis telah berjaya menangkap salah seorang penjenayah. Maknanya, ada lagi penjenayah. Mungkin 2 atau 3. Kita kata rukun ni salah satu perkara yang mengesahkan solat. Salah satu perkara yang mengesahkan solat. Maknanya ada lagi perkara yang mengesahkan solat. Apa benda? Syarat. Syarat. Syarat apa? Syarat rukun. Syarat sah. Syarat Syarat syarat. sah. Syarat sah. Rukun. Rukun ni pula dia ada syarat dia sendiri. Dia ada syarat dia sendiri. Syarat pada rukun dia sendiri, itu nama dia syarat atau rukun. Dalam rukun ada syarat. Dalam rukun ada sunat. Dalam rukun ada rukun. Apa contoh dalam rukun ada rukun? Apa contoh perkataan dia cakap tadi? Dalam rukun ada rukun. Dalam rukun ada syarat. Qauli, Itu apa? fi'li, qalbi. Ada 3. Dalam rukun ada rukun. Contoh je dekat mana? Pecah daripada 3 sifat rukun. Berarti dia ada rukun, ada syarat. Dalam rukun ada rukun ni kat mana? Bukan niat. Niat itu rukun. Dalam rukun ada rukun. Apa rukun niat? Qasad Apa ta'arud rukun niat? tayin. 3. Qasad ta'arud tayin. Qasad ta'arud tayin ni rukun niat. Itu yang ulama kata, dalam rukun ada rukun. Dalam rukun ada rukun. Dalam rukun ada rukun. Dalam rukun ada sunat yang bersekutu. Sunat yang bersekutu nama sunat apa? Hay'ah. Hayah. Dalam solat ada sunat yang stand alone. Berdiri dengan Abad. sendirinya. Abad. Itu nama dia apa? Abad. Abad. Itu nama abad, tu nama hayah. Hayah ni dia bersekutu dengan rukun. Rukuk, rukun. Baca Subhana Rabbiyal Azim wa bihamdi. Itu nama dia, dia bersekutu dengan rukuk. Dia bersekutu dengan rukuk. Dia bersekutu dengan rukuk. Apa dia tadi? Subhana Rabbiyal Azim wa bihamdi ni dibaca, dia hukum sunnah abad dan dia bersekutu dengan rukun. Rukun apa? Rukun rukuk. Surah, dia bersekutu dengan rukun. Rukun apa? Rukun berdiri. Baca Rabbi Fili, dia bersekutu dengan rukun. Rukun apa? Duduk antara 2 sujud. Duduk antara 2 sujud. Itu nama dia bersekutu dengan rukun. Lepas tu, dalam belajar ni dia kena faham dan dia kena boleh mengaitkan antara satu sama lain sebagai tanda kefahaman dia. Tanda kefahaman ni dia boleh membezakan. Dia boleh membezakan. Benedict Anthony dari mana? Benedict Anthony daripada mana?
Dia daripada Sabah Ustaz. Oh, dia Sabah Okey. Hmm. Jarang nampak nama Benedict Anthony. Dia baru masuk Islam. Alhamdulillah. Okey. Sebab tu dikatakan apa ni, mesti tahu. Nak tahu ni, mesti belajar pula. Mesti belajar. Tak belajar mana tahu. Betul. Tak belajar tak tahu. Jadi nak tahu ni, tak ada cara lain. Mesti melalui proses belajar. Jadi dia ada satu proses, nama dia belajar. Untuk menghasilkan tahu. Kalau tak tahu nanti sembahyangnya tak sah. Kenapa? Sebab dia adalah syarat sah. Ramai orang sembahyang tak tahu rukun. Saya cakap betul lah, saya ngajar saya tahu. Ramai orang sembahyang tak tahu rukun. Bukan tak tahu rukun, wuduk tak tahu pun ramai. Ramai yang dah sembahyang dah umur 50 kadang-kadang tanya, Ustaz, niat wuduk ni dekat macam mana sebenarnya? Dia pun tak pasti niat wuduk macam mana. Kalau macam ni saya tanyalah jamak kasar ke apa benda ke, saya tanyalah. Kalau niat wuduk pun tak reti-reti lagi, maknanya dia tak tahulah. Saya tanya, pernah belajar tak? Tak pernah belajar lah, ni lah beberapa yang belajar. Memanglah tak tahu sebab tak belajar. Lepas tu perlu kita letak satu komitmen yang tinggi untuk belajar agama ni. Jangan belajar sambil-sambil sebab ini bukan benda sambil-sambil. Benda ni kalau kita tak serius, kita tak dapat, dia menyebabkan kita ni dikatakan tidak beramal. Kita ni dikatakan tak solat. Kenapa? Tak sah. Ini nak kena ambil perhatian. Ramai orang yang gairah beramal tapi dia tidak gairah untuk ilmu. Ramai yang gairah buat duha 8 rakaat, ini bagus. Hafal ayat Quran ni bagus. Bukan tak bagus, ni bagus. Tapi cek rukun sembahyang pun tak reti. Ni dia sudah buat kesilapan. Ramai orang yang gairah bersedekah. Ramai orang yang gairah menyumbang pada benda-benda yang baik lah. Ustaz tahfiz apa semua. Tapi cek solat dia tak reti apa-apa. Bila solat dia gagal, dia kena faham tau. Solat ni kalau gagal, yang lain tu tak boleh pakai. Kalau solat gagal, solat duha pun gagal. Sebab dia solat. Kalau solat gagal, solat sunat pun gagal. Jangan gagalkan benda ni. Jangan gagalkan benda ni. Kita mesti ikhtiar, belajar, ambil tahu dengan lengkap, belajar sungguh-sungguh supaya kita faham apa yang perlu kita buat dalam solat. Kita kena faham pecahan-pecahan dia macam mana, kaitan-kaitan dia macam mana. Mengetahui rukun ni maksud apa. Dia tahu. Tak ada cara lain, dia kena lalui proses belajar. Kalau kita rehat-rehat rukun solat tak reti hari Sabtu rehat-rehat ni. Tak nak cari kelas online ke, tak nak pergi surau masjid, sekarang masjid tak pergilah. Tak ada rasa nak tahu langsung. Biarkan diri macam ni. Hari-hari dia langgar syarat sah. Contohnya dia kata, yang sunat tu dia kata wajib. Yang wajib tu dia kata sunat. Orang kata takbiratul ihram ni lafaz Allah Akbar dia wajib. Tak tahu dia kata sunat kot. Yang wajib kat tangan habis sembahyang. 30 tahun sembahyang, 30 tahun tak dinilai. Walau 1 sen pun. Jaga-jaga tau. Jaga-jaga. Ramai orang tak belajar. Saya cakap terang-terang ni. Ramai orang tak belajar. Tapi dia gairah beramal. Dan kita bimbang apa dia kena tipu dengan amal dia. Dia kena tipu Ada yang boleh bangun malam tau. Ada yang boleh bangun malam. Tapi niat sembahyang dia salah. Rasulullah dah sebut dah air laman. Hadis riwayat Ahmad. Rasulullah dah sebut air laman. Orang sembahyang, rupanya dia tak sembahyang. Rasulullah dah sebut dah. Ada orang sembahyang, rupanya dia tak sembahyang. Tapi dia ingat dia sembahyang. Kenapa? Inilah dulu guru kata, antara perkara yang menyebabkan rosaknya solat dia
dia tidak belajar akan rukun solat dan cara-cara tunaikan solat. Maknanya dia tak tahu cara. Syarat sah wudu, mesti tahu cara wudu. Syarat sah mandi, mesti tahu cara mandi. Syarat sah jamak kasar, mesti tahu cara jamak kasar. Apa pun mesti ada ilmu. Kalau kita tak belajar, habis lah. Cakap apa-apa lagi lah. Rugi Ustaz. Rugi amalan dah masuk longkang. Tahu tak selama ni berapa banyak amalan dah masuk longkang? Atas kejahilan kita sendiri. Tahu tak amalan kita walaupun kita belajar sah, tapi kita kena baling kat muka kita. Kenapa? Kita dah buat benda-benda yang salah, dah mengumpat, dah apa. Tahu tak selama ni kita dah lalui zaman tu. Tahu tak selama ni muka kita dah lebam dah, kena baling kat amalan sendiri. Tak tahu kalau kita dapat lihat buku ni, kita takut nak lihat buku. Kat rumah, tutup video kat rumah. Tu video. Apa yang saya cakap, nanti apa yang berlaku, guru-guru selalu sebut, engkau jangan besok terbeliak mata nak mati. Kau tengok buku kau kosong. Mayang dah elok sah, dah belajar, dah ada pahala. Tapi bila dia bawa ke langit, dicampakkan ke muka balik. Langit pertama dia kecampak. Kenapa? Hidup dia penuh dengan umpat. Mungkin ada yang dah lalui zaman ni. Semayang. Kadang-kadang lepas semayang umpat kat surau. Lagi dahsyat. Telekong tak buka lagi kak. Tak pejabat. Kau tu tak bos aku je. Mana? Tu yang buntal tu. Habis. Dengan dia, dengan kawan dia. Siapa Lengau Badin ya? nama macam-macam. Dia kata, ni bos aku yang buntal ni, kau tahu? Oh, yang gemuk buntal tu, yang macam beruang tu. Habis. Ustaz, buntal jangan kuat sangat Ustaz. Bos aku yang slim tu, yang one pack tu. Yang one pack tu. Kau tahu dia? Tahu? Dia tu betul celaka. Dia mula cakap, dia telefon tak buka lagi. Padahal dia boleh lepas sembahyang Jumaat. Dia nak luahkan hati di konon-konon, nak luahkan perasaan di konon-konon dengan dia melahirkan dosa. Tahu tak? Semayang dia hari ni, habis dia baling balik ke muka dia dari langit pertama. Kita dah lalui zaman tu. Ada orang dah lalui zaman tu. Ada orang berpuluh tahun duduk dalam kelompok tu. Kalau Allah buka pintu hijab untuk dia tengok buku amal dia belah kanan, kalau Allah buka hijab dia tengok buku dia bersih, tak ada apa-apa. Silap kot buku orang lain. Aku semayang lah. Aku baca Quran. Aku fikir. Kenapa malaikat tak tulis? Malaikat tidur ke? Apa malaikat tidur? Mana malaikat tidur? Malaikat pergi makan kot, dia lupa. Mana malaikat makan? Malaikat ni tak taat. Mana malaikat tak taat? Siapa yang tak taat? Kita yang tak taat. Dia tengok amalan ni Allah tak terima. Dia baling balik ke muka. Apa nak tulis apa? Tak dapat tulis. Ada orang yang dah lalui zaman ni. Syukurlah Allah tak matikan dia waktu tu. Kalau Allah mati dia waktu tu, everything is gone. Menyesal tak berguna, bercahaya bukan intan, manisan bukan madu. Siapa nyanyi lagu Bat? Aduh, saya soalan tu yang paling takut tu, nyanyi tak takut. Aku tanya nasyid pun tak tahu, aku tanya nyanyi pun tak tahu. Kita nyanyilah sekali Ustaz, selimut putih ke Cik? Menyesal tak berguna. Tak semua keemasan. Tak semua benda yang emas ni emas. Tak semua benda manis ni madu. Jaga-jaga. Menyesal tak berguna. Lepas tu hati-hati. Tu dalam syarat sah ni banyak dikatakan mengetahui kaifiat.
Sebab dia nak beritahu dengan manusia ni, orang awam ni, manusia masyarakat umum ni, ulama-ulama nak beritahu, kau belajar, nak amal ni belajar, nak amal ni belajar, nak amal ni belajar. Kenapa? Kalau kau tak tahu kaifiat, tak diterima amal kau. Itu pentingnya belajar ni. Sebab tu ulama kata, orang yang tak belajar fardu ain ni, hukum ni fasik. Macam mana wajibnya solat, begitulah wajibnya belajar untuk solat. Bagaimana wajibnya puasa, begitulah wajibnya belajar untuk puasa. Bagaimana wajibnya akidah itu sah, begitulah wajibnya belajar untuk mengesahkan akidah. Dia interrelated. Tahu? Dia tak boleh tinggal satu benda. Dia amal, mesti ada ilmu. Ilmu, mesti buat amal. Amal, mesti ada ilmu. Ilmu, mesti beramal. Dia interrelated. Dia kawan rapat. Jangan biarkan amal ini sorang-sorang tanpa ilmu. Nanti dia tak ada panduan. Ingatlah apa kata Imam Syafi'i. Dia kata amal ini makmum. Amal ini makmum. Dan imam dia adalah imam dia apa? Ilmu. Amal ini makmum. Imam dia adalah ilmu. Amal ni taraf makmum je. Dia mesti mengikut somebody yang kat depan. Dia mesti mengikut somebody yang pimpin dia. Itu imam. Jadi beramal ni mesti ikut imam. Macam orang semayang mesti ikut imam. Imam rukuk, kita rukuk. Imam sujud, kita sujud. Dan cara sujud macam imam buat, kita buat. Imam baca kunut, kita baca kunut. Jadi kita ada benda yang kita follow dan benda itu nama dia ilmu. Ilmu cara nak beramal itu nama dia kaifiat. Kalau dalam kelas-kelas motivasi orang bagi A4. Ambul, tahu no lagu Capri. Orang bagi kertas A4. Orang bagi, please write on the piece of paper whatever yang you tahu, whatever yang you ada ilmu, whatever yang you faham, all in. Semua sekali masukkan tentang rukun. Contoh gitulah. Ada orang akan pulang balik kerja kosong. Betul. Ada orang yang angkat tangan. Cik, tak cukup selai lah. Bagi lagi selai kertas, bagi 2 lagi, tak cukup. 2 lagi tak cukup ni. Orang lain pandang dia. Apa dia tulis ni? Aku tulis sebaris pun tak habis. Dia minta kertas 3 helai. You will be given 30 minutes to write everything you know about rukun. Dia bagi kertas. Okey, awak diberi masa 30 minit untuk tulis tentang rukun. Ada yang termenung apa nak tulis rukun Ada dia dapat kertas dia, pum, tulis rukun. Rukun adalah perkara yang mengesahkan solat. Rukun ini berbeza dengan syarat. Rukun ini adalah juzuk kepada solat. Syarat adalah bukan juzuk pada solat. Yang mana rukun dan syarat ini adalah perkara yang mengesahkan solat. Rukun ini diajar oleh ulama terbagi kepada 3. Satu nama dia rukun qauli, satu nama dia rukun fi'li, satu nama dia rukun qalbi. Yang dikatakan rukun fi'li ini memiliki 4 syarat umum. Tak boleh tukar huruf, tak boleh tukar huruf, tak boleh tambah huruf, tak boleh kurang huruf yang didengar sehingga. Ini dinamakan rukun umum dan dia mempunyai syarat-syarat khas. Tadi syarat umum, syarat-syarat khas dinamakan syarat atau rukun. Apa lagi nak cerita pasal rukun? Rukun ini adalah 13 rukun. Jika 4 sifat rukun, dia masukkan pada 4 rukun. Apa dia? Nama tumakninah. Apa tumakninah ni? Tumakninah yang, dia bercerita 3 muka surat. Yang seorang ni dia tengok dengan pelik. Apa benda dia cerita budak sebelah ni? Panjangnya rukun. Kenapa dia cerita boleh cerita panjang? Sedangkan yang seorang ni dia tak tahu apa je rukun. Tapi kau faham rukun? Fahamlah rukun ni yang itulah, yang takbir, yang rukuk, itu nama rukun.
Cuba goyang dia sikit. Bukan nama syarat sah. Mungkin je syarat sah kot. Macam saya je tu. Cuba kacau sikit dia punya ilmu. Cuba goyang sikit. Tapi kalau rukun, kenapa tak panggil rukun dan syarat ni panggil pengesah? Panggillah pengesah solat. Kenapa panggil rukun, kenapa panggil syarat? Mesti ada beza kan? Agaknya lah ada beza. Kalau rukun silap jadi apa semayang? Kalau syarat silap jadi apa semayang? Dua-dua batal. Dah salah. Betul. Maknanya tak tahu apa-apa Zaman tu patutnya dah berlalu. Kita duduk kelas online ni kita dah dapat macam-macam Sepatutnya dapat macam-macam. Kalau kita duduk first time atau kita tak pernah belajar kat surau dengan detail, dengan betul, dan kita duduk kelas online pun kita punya ketaktahuan tu, dah cakap kebodohan lah. Kebodohan tu sama je level dia atau takut lebih meningkat, ada benda tak kena. Maknanya tak ada ketuguhan. Tak ada ketuguhan. Tak ada ketuguhan apa? Untuk mengisi hati itu dengan ilmu supaya terbongkarlah, terbuanglah satu benda yang gelap dalam hati, yang zulumat dalam hati, yang menyesakkan dada, yang menyempitkan jiwa, yang menyebabkan orang ini besok tak selamat ke akhirat. Benda itu dia adalah jahil. Dulu saya pernah buat sajak. Bila juhala mula berbicara. Saya pernah buat sajak. Ada orang marah saya buat sajak tu. Bila juhala mula berbicara. Juhala ni siapa? Juhala ni siapa? Orang yang Jahil. Orang yang Orang jahil. jahil. jahil lah. Orang-orang jahil namanya juhala. Ada orang kata macam peli-peli orang. Saya tak kata saya peli orang. Saya kata bila juhala itu berbicara. Dia tak tahu agama. Dia bicara. Ni nama juhala berbicara ni. Ni bahaya ni. Dan yang menerima perkataan dia juga juhala. Orang-orang jahil pun cakap betul, cakap dia ni. Betul. Contoh dia kata apa? Kita ibadah ni kena ikhlas. Kalau tak ikhlas jangan buat dulu. Allah tak terima. Nak pakai tudung kena ikhlas. Lepas tu saya tak pakai lagi tudung, saya tak ikhlas. Lepas tu saya tak tinggal suara ketat, saya tak ikhlas. Ini nama juhala berbicara ni. Bila juhala bicara ni, bahaya ni. Bila lagi dia ni orang yang berpengaruh. Itu jangan begitu. Lepas tu kita ni, kalau kita jahil, kalau kita tak pandai, tanyalah pada ilmu. Kalau jahil, tanyalah pada ilmu. Jangan jahil, tanya pada dungu. Tu dungu. Tahu dungu apa tak dungu? Tahu Ustaz. Dungu tahu dungu. Kita dah jahil, jangan tanya pada dungu kita. Nanti dungu kita akan bagi jawapan yang menipu. Apa menipu? Tak apa, kau tak tahu ni si dungu bercakap ni. Dia juga tu, bukan orang lain. Macam mana dia tanya pada dungu? Kita ni tak belajar agama. Tak apalah, Allah tahulah kau cari rezeki. Nanti dimaafkan kau sebab kau cari rezeki kan, dia kata. Nanti pencin, nanti kau belajar pula. Pencin tak ada orang kacau. Tak payah pergi kerja. Bukan lama lagi. 15 tahun lagi kau pencin lah. Sekarang kau 45. Umur 60 tu kau pencin lah. Bila si dungu ni berbicara, dia kata gitu. Sabarlah. Tunggu 60 bisa belajar lah. Apa yang risau. Bukankah sabar itu separuh daripada iman? Tengok. Diguna hadis tu. Diguna kata-kata ulama'. Sabar. Alah, pejam celik 60. Tanya pada ilmu. Jangan tanya pada dungu. Tanya pada ilmu. Macam mana ni aku ni tak belajar? Ilmu akan jawab. Engkau baik-baik. Tak apa, aku dah pencin. Engkau tak baik-baik. Ramai orang mati tak pencin. Betul tak? Semalam ada anak muda datang seorang online. Mustazah.
Tak masalah pagi ni. Dia ni kerja KKM, dia tengah enjin orang vaksin ni pagi ni. Dia tak ada kot. Malam dia sembang dekat depan rumah. Dia kata dia balik kerja, dia kerja dekat institusi kanser. Tapi dia disugaskan, dia ni macam pembantu perubatan, dia disugaskan untuk enjin orang vaksin dekat Kajang ni. Dia singgah rumah saya balik kerja. Kata, Ustaz, ada buat apa? Ada lah tengah buat nota sikit. Nak datang jumpa dia, saja nak ziarah. Datang, sembang dekat depan rumah. Masa ni ada kursi-kursi kan. Dia kata, Ustaz, saya tengok orang COVID ni, dia kata, ada yang masuk kuarantin punya tempat ni. Bawa kereta sendiri, bawa dia kata. Naik motor dia kata. Macam biasa je, masuk macam biasa. Lepas tu WhatsApp kawan, aku dekat kuarantin ni. Sihat. Kawan dia lah kata ni, sihat. Hari pertama, hari kedua, masuk mesin, hari ketiga meninggal. Umur tak sampai 30. Ada 32 pun ada. Dia kata meninggal. Ada juga yang masuk tu dah stage 5. Seminggu dah keluar, sihat. Ada juga gitu. Apa buktinya kita kata kecil mesti sampai pencen? Ada yang WhatsApp, faham, masuk kuarantin. Biasa je. Tak ada apa, sihat. Boleh balas WhatsApp dia cerita. Tiba-tiba besok pun collab, masuk oksigen, hari kelima, meninggal. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Dia kata dia tengok dia banyak belajar. Dia kata malam dia jumpa saya, dia engage 180 orang. Dia pagi yang petang. Jaga sini. Kita punya grup ni macam-macam ada. Pegawai perubatan ada, penggali kubur ada, penjual durian part time ada, bodybuilder ada. So bodybuilder, build the body makin hari makin gemuk pun ada. Ada, saya beli one pack je Ustaz, tiap-tiap hari. One pack. So saya kata bodybuilder ada, orang-orang yang baik dalam akademik ada, orang yang sederhana ada, bekas cikgu ada, bekas tentera ada, bekas polis ada. Kita ada macam-macam kerjaan career yang ada tau. Kita dikumpulkan satu grup. Apa pun career kita, regardless what you do to live or survive. Tak kira kau buat apa nak hidup dulu. Dan sekarang apa kau buat nak hidup, tak kisah. Masing-masing ada career masing. Sekarang kita kumpul, kita cari satu je benda. Apa dia? Kita cari rida Allah. Dengan cara apa? Kita tuntut ilmu supaya Allah terima amal kita dan kita beramal soleh. Samping tu kita taubat dari segala dosa yang kita pernah buat zaman kita gelap dulu. Ada orang lalui zaman gelap. Ada orang tak lalui zaman gelap. Ada orang lalui zaman kelabu. Bankers pun ada. Kaina tu bankers tu. Yang duit banyak dalam bank pun ada. Yang tak ada duit dalam bank pun ada. Yang berpengaruh ada di batuk je. Ramai orang ikut dia pun ada. Macam-macam orang kan. Tapi kita kumpul ni dengan satu matlamat. Aduh, la ilallah. Yang tengok muka berseri ada. Yang tengok muka muram ada. Yang tengok muka silau macam lampu pun ada. Banyak kenapa ni bukan bat, ni grup lain. Grup Afrika. Ni grup Afrika. Berkumpullah kita dalam satu wadah. 247 orang hari ni semata-mata marzatillah. Apa? Nak cari ridha Allah. Apa dia? Belajar agama, amal sah, akidah sah. Di samping itu bertaubat. Lepas tu yakin betul-betul dengan agama ni. Lepas tu buat amal soleh daripada ilmu yang terhasil daripada apa yang kita belajar. Semalam dah belajar dah. Taubat, beriman, beramal soleh. Maka Allah akan menjanjikan apa? Babe, baru semalam belajar babe. Syurga. Allah kata apa? Sesungguhnya aku ini baru semalam belajar kan. Penyayang. Allah kata apa? Sesungguhnya aku maha Penerima Penerima taubat. Penerima taubat. pengampun dan penyayang, penerima taubat. Aku akan gantikan dosa-dosa, buku dosa tu dengan penuh kebajikan. Ya. Dengan syarat engkau taubat, engkau beriman dan engkau mengerjakan amal soleh. Setelah diceritakan siksa yang menakutkan, masuk dalam telaga Jahannam
digandakan seksa dan dikekal dan dihinakan manusia ni, 3 benda seksa ni pada mereka yang syirik, yang bunuh orang dan yang berzina. Melainkan Bertaubat. mereka yang bertaubat, mereka yang beriman dan mereka yang beramal soleh. Kenapa ada melainkan? Allah kata, aku ni maha pengampun dan maha penyayang. Kita buat salah dengan orang, kita minta maaf dengan dia, mungkin dia maafkan kita. Dia forgive, but sometimes she did not forget. Dia maafkan kita, tapi kadang-kadang dia melupakan kita, tak lupa apa kita buat. Dia maafkan kita. Forgive, but not forget. Allah bila diampunkan, dia forgive, bukan saja forget, dia gantikan dosa tu, dia tutup buku dosa tu, dia delete dosa tu, dia letak kebajikan-kebajikan dalam buku pahala. Murah tak murah? Hebat tak hebat? Kita kalau orang maafkan aja. Tak ada kita minta maaf lah, saya dah tipu dia awak RM10,000. Okey, saya maafkan. Okey, awak ambil durian dulu buat balik Tak ada. Kalau boleh nak dia mempuk kepala kita dengan durian tu. Walaupun dia maafkan. Hati dia kalau boleh nak ambil busangki tu, pam kepala kau. Kau hajar, kau curi duit aku. Nampak. Itu manusia. Allah tidak. Allah tak zalim. Dia ampunkan, dia maafkan, dia tukar kekejahatan ni, dia masukkan pahala lagi. Kenapa? Aku ni penyayang, aku sayang kat engkau. Kenapa aku sayang kat engkau? Engkau telah bertaubat daripada segala dosa. Dan engkau berusaha jadi orang beriman. Dan engkau berusaha mengerjakan amal soleh. Jelas ke tak jelas ni? Allah Ustaz. Alhamdulillah jelas. Ustaz nak tanya yang amal soleh tu macam mana tu? Apa saja amal kebaikan, apa saja amal kebajikan, sedekah, derma, tolong mak, jaga mak, tanya khabar adik-beradik, apa saja benda yang baik, itu nama dia amal soleh. Oh, terima kasih. Apa saja benda baik jangan kata semayang aja. Tengok, scroll, kontak. Tengok ada kawan kita ni, lama aku tak boleh khabar dia. Tengok WhatsApp dia ada. Dulu kenal dulu masa remaja, muka segak. Tengok WhatsApp muka macam ni, macam orang sakit ambil gambar. Itu macam terpaksa nak senyum. Oh, tak sihat kot dia ni. WhatsApp. Ramli, ini Sudin lah. Kau kenal tak aku, Sudin? Oh, Sudin mana? Aku tak kenal, dia kata. Sudin mana? Sudin, orang Raub. Oh, ya betul-betul aku kenal kau. Apa khabar Ramli? Ginilah, kita dah tua. Sihat orang tua. Kan biasa orang tua cakap itu kan? Sihat orang tua. Anak berapa? Jangan tanya anak lah. Sekarang ni tanya cucu. Cucu ada 8. Tanya lagi lanjut. Takkan tanya cucu aja. Apa maksud kau? Tanyalah bini. Bini berapa? Bini tak ramai lah, 3. Okey. Dapat maklumat. Dapat tanya kawan-kawan ni khabar. Tengok Dapat tanya kawan-kawan ni khabar. Faham? Lepas tu tanya lagi macam mana kau buat dapat 3. Minta tips. Untuk keterangan lanjut, sila hubungi Abang Ramli. Saya tak tahu. Kita kata apa kita tahu dia sihat, kita kata Alhamdulillah. Ya Allah, kau sihatkan kawan aku Ramli ni supaya dia dapat terus taat pada engkau. Itu amal soleh. Rukun solat ni, saya kata belajar betul-betul. Kita akan masuk dekat sini, kita tak masuk lagi ni. Kalau ikut kelas Tautu Ahad ni, kita dah nak sampai ni. Muka 24. Sebelah aja. Ini 22, minggu depan masuk 23. 23 ni saya akan baca dengan cepat. Kenapa? Sebab benda ni dah terangkan, kita akan masuk 24, kita akan belajar rukun sembahyang. Rukun ni nombor 1, catat. Nak kena tahu definisi. 2, nak tahu perbezaan dengan syarat. 3, nak tahu perbezaan dengan fardu. 1, tahu definisi. 1, nak tahu apa beza
rukun dengan syarat. Apa beza rukun dengan fardu? Apa perkara-perkara yang mengesahkan rukun? Lepas tu apa pecahan rukun pada 3 pecahan? Apa makna qauli? Apa makna fi'li? Apa makna qalbi? Dah faham juga rukun ini salah satu kaifiat. Jadi satu tahu rukun solat, satu tahu cara solat. Cara solat ini nama dia kaifiat. Kaifiat ni bahasa Melayu, dia kaedah atau cara-cara. Itu nama dia kaifiat. Cara-cara. Ulama' telah gariskan dalam kitab-kitab mereka. Masa kita belajar dulu, guru banyak terang benda sama. Dia kata apa? Ustaz guna kitab apa? Ni lah. Irama beruntut. Dulu guru kata apa kaifiat? Tahu rukun, tahu syarat, tahu pembatal. Apa dia kaifiat wuduk? Tahu fardu, tahu syarat sah, tahu batal. Apa dia kaifiat tayamum? Tahu apa fardu tayamum, tahu syarat sah tayamum, tahu batal tayamum. Apa dia kaifiat mandi? Sama juga. Tahu fardu mandi. Tahu apa? Apa yang mendatangkan dia menjadi fardu? Tahu penyebab. Penyebab. Dalam solat ni, penyebab solat dia adalah perkara yang mewajibkan. Itu nama dia apa? Syarat wajib. Syarat wajib. Kalau mandi wajib, apa penyebab dia? Perkara yang mewajibkan mandi. Perkara yang wajib mandi ada berapa? Tubuh, keluar air mani, mati. Lagi? Bed nifas. Lagi? Bidadar. Keluar Dah. satu depan dan belakang. Keluar satu depan belakang bukan wajib mandi. Itu wajib wuduk. Wuduk. Please don't get yourself confused. Ya. Orang kampung kata please don't get yourself confused. Orang sini cakap buat, orang Bentong cakap lain, orang sini cakap itu. Kalau kat surau masjid, kalau orang jawab sini, nanti ustaz-ustaz sini akan cakap bahasa kampung sini lah. Please don't get yourself confused. Kat California orang cakap macam tu kan? Kenapa doain kat California? Kat Siti ada ke? Baru tinggal kat Siti je. Kat Ada, Siti Ustaz. ada? Ada. Kat Siti ada. Okey. Baru lepas maghrib. Oh, baru lepas maghrib Ya. Hari ni hari tasyrik ke kat Siti dah habis? Hari ni lah. Kat Siti sana raya ke berapa ni? Tuesday, Wednesday, Thursday. Keempat. Raya keempat. Maknanya dah habis lah. Maghrib tu dah habis lah tasyrik. Berarti raya keempat. Kita sini raya ke berapa ni? 5. Kita raya kelima. Kita raya kelima. Oh, kita ke depan lah maknanya. Okey. Kaifiat ni kena faham sungguh-sungguh. Syarat sah solat, kena faham syarat sah solat. Pembatal solat, kena faham pembatal solat. Rukun solat, kena faham rukun solat. Syarat sah solat, kena faham apa beza syarat sah dengan syarat wajib. Ingat tak ada perbezaan kan? Syarat sah, apa? Syarat wajib, apa? Pembatal solat ada berapa? Ada yang batal sebab perbuatan. Ada yang batal sebab perkara mendatang. Macam datang najis, kedatangan hadas. Itu nama dia batal sebab ada perkara mendatang. Ada batal sebab perbuatan dia bergerak, makan, minum. Ada juga batal disebabkan hati dia. Contoh dia macam mana? Dia batal sebab hati macam mana? Contohnya dia Taradud, taklid. taradud, taklid, berniat memberhentikan solat. Taradud, nak berhenti ke tidak?
Tengah semayang, orang hantar barang online. Ketuk-ketuk pintu. Nak berhenti ke tidak semayang ni, nak buka pintu. Batal lah sembahyang duha dia. Kalau sembahyang duha, kenapa? Taradud. Orang call JNT Express. Bang, saya ni on the way. On the way dah setengah jam dah sampai. Akak pun sembahyang duha. Allahu Akbar. Ingat budak-budak JNT ni. Courier service. Dia kata kalau JNT datang kan, tak apalah, aku berhenti sembahyang, aku ambil barang. Itu nama dia apa? Taklid. Itu nama dia, taklid. Taklid pada meneruskan solat. Maka waktu dia cakap dalam hati tu, kalau JNT datang, aku nak berhenti sembahyang. Walaupun budak JNT ni tak sampai-sampai, macam semalam. Batal sembahyang kerana apa? Dia dah bertaklid. Dan semalam lah. Bang, rumah abang sebelah kubur. Mana ada kubur rumah aku je. Rupanya dia dah pergi sembahyang Ramadan dalam masjid. Ramadan pun ada nama di dalam masjid juga. Nama sama yang berjalan. Okey abang, tak apa, saya keluar lah. Dia pergi datang rumah you. Aku tunggu lama betul lah sampai ni. Duduk, buat kerja dekat laptop. Handphone lupa nak buka suara. Rupanya dia dah datang, dia call kita tak dapat, dia tak dapat pintu. Okey lah, tak apalah. Tu kita kata ni. Tu kita kata ni. Dalam solat ni, dia ada peranan hati mengesahkan solat, ada peranan bacaan mengesahkan solat, ada peranan perbuatan mengesahkan solat. Sebab tu ulama' bagi pada 3. Dalam syarat ni, sah ni, ada syarat diri yang mengesahkan solat, ada syarat perbuatan yang mengesahkan solat. Syarat diri ada berapa, syarat perbuatan ada berapa. Out of 8, daripada 8 tu. Sendiri ada berapa? 2. Apa dia 2 tu? Islam dan berakal. Islam dan berakal. Syarat perbuatan ada 6. Pembatal pun ada yang batal sebabkan perbuatan hati. Ada yang batal sebabkan perbuatan jasad. Ada sebab batal kerana perkataan. Tak baca Fatihah, tak salah solat. Baca salam salah. Assalamualaikum. Batal lah solat. Salah baca. Allahu Akbar. Batal lah solat. Kenapa? Langgar syarat atas rukun. Jadi rukun ni kita faham begitu. Rukun ni dia sah tak sah, dia kontrol by satu badan pengawal. Badan pengawal tu namanya syarat atas rukun. Rukun sah tak sah. Dan solat ni juga dikawal oleh satu badan lagi. Yang sebelum dia masuk bersejadah, dia kena pastikan dia melalui syarat ni. Nama dia badan itu, nama dia apa? Badan itu nama dia, grup nama dia syarat sah. Dalam solat, dia dipantau oleh satu grup supaya dia melaksanakan benda tu dengan betul. Benda tu nama apa? Benda tu nama rukun. Sebelum solat, dia kena pastikan syarat sah. Dalam solat, setelah dibuat syarat sah, setelah dibuat rukun, dia dipastikan rukun kena betul dan dia tidak buat perkara yang membatalkan solat. Sama ada dia batal itu dari segi perkataan, dari segi pergerakan perbuatan jasad, atau dikatakan dari segi hati dia. Kalau kita faham macam ni, maka kita dikatakan mengetahui akan kaifiat solat. Saya tanyalah, kalau sebelum belajar ni lah, kita nilai diri kita lah. Kita ni kategori tahu kaifiat ke tidak? Tak tahu. Atau tahu sama-samar? Zero. Pernah tahu. Atau tahu sama-samar? Sama-sama lah. Sama-samar. Atau tenggelam dalam keliru? Tenggelam dalam keliru. Saya pilih keliru. Ramli Sarip. Keliru. Keliru. Ramli Sarip kata keliru. Ke laut. Atau lemah dalam laut jahil? Kelau.
Ha. Lebih kurang lah Ustaz. Nampak tak? Bila kita dengar penerangan ni, kita kata macam baru dengar. Bukan baru dengar, ilmu tu dah lama ada. Betul tak? Tapi mungkin cara nak mengambil tahu tu, mengambil ilmu dengan tahu tu, kita tak belajar dengan cara yang betul. Atau kita tak diterangkan dengan cara yang betul. Atau kita tak jumpa guru yang mengajar dengan betul. Betul. Atau memang kita sendiri tak betul. Tak jumpa guru yang betul. Semua tak betul Ustaz. Semua tak betul. Bila nak betul? Kita yang tak betul Ustaz. Tapi satulah Ustaz. Ya betul. Buat betul-betul. Betul. Satulah Ustaz, sebab sekarang dah ada rezeki macam ni. Jangan bagi alasan sangat pada diri sendiri. Jangan bagi alasan diri. Biar betul, buat betul-betul. Orang nyanyi dulu kan. Biar betul, buat betul-betul. Belajar dengan betul. Jumpa orang betul. Cari frekuensi yang betul. Duduk dengan betul. Siapkan badan dengan betul. Beli alat yang betul. Kalau kena keluar belanja dengan betul. Sediakan hati yang betul. Sediakan akal yang rela untuk menerima ilmu. Sediakan hati yang kosong yang rela untuk diletakkan ilmu. Sediakan jasad yang betul untuk rela mengamalkan ilmu. Sediakan kesungguhan. Sediakan rasa yang harap pada Allah. Everything is right. Everything will be alright. Betul tak Kak Siti dah cakap dengan Siti? Aku mentam dengan Siti. Betul Ustaz, betul. Mesti buat dengan cara betul. Mesti kalau boleh right at the first time. Jangan salah. Kita ni masalah ni dulu kita wrong at the first time. Dan kita memegang piala murakab dengan setinggi-tingginya mendulang piala murakab. Apa murakab? Apa piala murakab? Apa? Jahil. Kita jadi champion every month. Juara murakab. Kita memegang piala pusingan murakab. Tanpa kita sedar. Mana kita tengok, ini juara murakab bulan ni. Bulan depan dia lagi memegang juara murakab. Dia tak tahu yang dia tak tahu. Ini murakab. Dalam murakab, sombong pula. Orang kata pergi belajar. Belajar apa lagi ni? Semayang sama lah macam dulu. Dia kata, betul tak? Macam mana aku belajar 2, aku belajar baik. Itulah benda je. Apa nak belajar lagi? Dia kata. Kalau kata kau belajar tak lengkap. Kau jangan bagi aku bakar darah. Orang Melaka. Ya aku dah pergi kau haji. Kau aku bakar darah je. Aku dah pergi haji 3 kali tau. Aku dah pergi haji 3 kali tau. Ini pantat. Maksudnya COVID. Kalau tak COVID, kali keempat aku pergi haji ni. Allah. Aku pergi haji kali tau. Tengok haji pun salah. Tak faham niat di mikat. Niat. Apa beza niat di mikat dengan niat? Jatuh kat mana? Niat jatuh rukun haji. Niat di mikat jatuh wajib haji. Niat jatuh rukun umrah. Niat di mikat jadi wajib umrah. Apa beza wajib umrah dengan rukun umrah? Alah aku tahulah. Aku dah pergi haji umrah 8 kali. Okey 8 kali pun tak apa. 10 kali pun tak apa. Okey apa beza rukun umrah dengan wajib umrah? Berapa rukun umrah? Berapa wajib umrah? Apa jawab? Ni, siapa yang dia cakap ni? Siapa yang kata tahu tadi? Nafsu. Champion of murakab. Allah. Tahu? Bukan orang sini. Bukan orang sini. Bukan 246 ni. Ni grup lain. Grup sini champion of berilmu. Champion of tawaduk. Champion of para wali. Grup ni. InsyaAllah. Dia tengok slide ni kalau dia tutup. Amin. Slide ni orang grup ni lah. Kalau tutup dia boleh baca. Popak buka. Sama lah. Dia tutup. Saya tutup dengan tangan dia boleh baca. Popak buka. Wonderful, beautiful. Dia boleh cakap, ni kuning, ni hijau. Para wali dia boleh lihat dengan hati. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Grup ni tak risau. InsyaAllah Ustaz Ustaz. punya Macam mana dia tengok durian dia tahu di 24, begitulah dia tahu di rukun solat macam mana. Dia cium dia jauh. 24. Ni tengok bawah, tengok duri tak tajam. Bos, saya teka Musang King. Wah, bagus Ayu. Ni, durian kampung.
Ini kampung belum kahwin. Ini durian kampung sudah kahwin. Ini sekarang tengah bertunang mau kahwin. Betul bos? Wah, you durian bertunang pun dah tahu. Ini durian sudah kahwin 4. Ini durian sudah kahwin 4. Ini durian sudah mati bini. Oh, you tahu lah? Saya tahu lah. Saya tahu kaifiat durian. Wah, Cina kata apa you cakap tadi? Kaifiat durian. Wah, apa itu kaifiat? Kaifiat ni tahulah ni durian macam mana, buka macam mana, makan macam mana, harga macam mana. Itu tanah haram punya, dia teroka macam mana, ini tanah halal punya macam mana durian, saya tahulah. Wah, you tahu kaifiat durian You kaifiat solat, you tahu tak? Apa tu? Apa kaifiat solat? Cina tu kata, rupanya you ni champion of murakab. Celaka lah Apik, you cakap saya macam. Rupanya Apik tu malah belajar dengan ustaz. Rupanya Apik tu malam. Sambil tengok durian dia belajar online. Tak cantik lagi sebelah buku durian tu. Ni dia tengok nama kita. Durian Dogol. Ni datang kat kita. Aku nak try budak ni tengok macam malang kita lebih tahu benda lain daripada benda yang kita wajib tahu. Ini satu benda yang tak sihat. Kita lebih tahu benda lain daripada benda yang kita wajib tahu. Benda lain tu kita kena tahu tak apa, tapi kaifiat ni kena tahu. Tengok huraian untuk tahu kaifiat ni aja dah sejam tu. Di samping beritahu kepentingan dia, saya enjet dekat hati kawan-kawan sini, saya enjet dekat hati, mari bangkit daripada kebodohan. Mari bangun daripada tidur yang panjang. Mari bangun daripada katil jahil. Mari keluar daripada lubuk gelap. Pergi ke cahaya. Cahaya tu nama apa? Cahaya tu pada ilmu. Ilmu itu cahaya. Jahil itu berbahaya. Jahil juga boleh bawa murtad. Okey. Nak berhenti ni. Nanti snap ni Bat masuk dalam grup je. Saya tak nak tengok dia detail lagi. Okey. Nanti kita sambung sini sikit, sini sikit. Lepas tu kita baca buku surat 23 besok hari. Baca ni sikit. Pasal mau tak gerak. Baca ni sikit. Baca ni. Ini perbezaan yang membezakan syarat dengan rukun lah. Dia kalau dia terang pada carta ni pun patutnya dah boleh faham lah. Tapi kena belajar juga. Kalau baca gini tak erti nak bezakan nanti. Jadi nanti kita baca ni, kita baca ni sikit. Lepas tu kita baca kitab. Dia kitab yang belah kanan ni, dia menerangkan sedikit tentang syarat sah. Saya dah cakap dah semua ni sebenarnya syarat sah ni. Tapi kita baca lah untuk mengambil bukan kitab, kita baca. Lepas tu kita cerita pasal aurat. Lepas aurat tu barulah masuk rukun solat. Okey. Nanti jumpa. Haji Mio, besok ada kelas tak Haji Mio? Okay, ada insyaAllah Ustaz, macam biasa. Besok macam biasa pukul 8. Pukul 8, dengan lebih sikit kita berhenti lah. InsyaAllah. Okey. Mungkin 1-2 soalan bertanya. Ustaz nak tanya, yang pasal yang kan lepas kita bagi salam tu kan ada sapu muka tu, kira tu sunat kan? Itu sunat. Tak buat pun tak apa kan? Tak apa, tak apa. Itu nama sunat. Ya Terima kasih. Allah, lindungilah aku daripada duka cita, ketakutan dan duka cita. Pada bahasa Melayu ni baca gitu je. Lindungi aku daripada ketakutan dan duka cita. Itu yang Nabi baca lah. Sapu ni daripada bukan sapu macam ni. Jangan sapu tak lengkap lah. Ada orang tahu ni. Macam ni. Dia sapu daripada apa nama yang kita kata? Sapu daripada ubun. Bubun ni kita sapu. Yang screenshot Kita buat lah. Dah screenshot lah. Dah. Yang ni dah Bat. Yang ni. Dah. Bagilah kawan-kawan print ke apa benda.
Semua dah tadi. Elok ada printer kat rumah. Snap, kemas. Lepas tu pakai wifi je. Printer sekarang dia pakai wifi. Daripada handphone tu saya terus pakai wifi. Handphone tu kita print terus. Tak payah masuk dalam laptop. Kita print terus. Print terus kat printer. Nanti kita print, kita simpan. Kita buat satu file. Atau kita klip kat buku lah. Jangan lipat-lipat. Nanti tak simpan. Benda ni waktu tu kena buat. Jangan dah print simpan nanti besok buat. Tak boleh. Nanti lama dia rosak. Masa tu masuk dalam file. Lama lengkap lah. Nanti nak ulang kaji senang. Sebab benda ni ilmu ni bukan ceramah bukan. Dia ilmu. Dia mesti ada isi kandungan ilmu tu hanya ni lah. Lepas tu tengok rakaman supaya kita boleh faham lagi. Lama mantap lah. Lama piala murakab ni kita buang jauh-jauh. Jangan jadi champion of murakab tau. Bahaya Haji Yus. Tanya Haji Yus. Ustaz, ini benda ni luas daripada tajuk kita pagi ni Ustaz. Okey. Itu berkaitan dengan saya fikir macam handphone kita ni ada dia punya apps Al-Quran. Jadi kadang kita masuk bilik air kan, kalau kita buka rumah kita, kalau biasa kat luar kita masuk bilik air. Kadang-kadang kita buang air tu kadang kita tengok orang hantar WhatsApp kita, kadang WhatsApp tu sebut salam dan sebagainya. Jadi macam mana gunakan sebenar Ustaz? Banyak sangat pandangan. Dia tak apa. Dia jangan buka apps tu dalam tandas. Lepas tu dulu ada apa nama tu? Screen kan? Apa nama tu? Bila handphone kita off, dia keluar screen. Apa nama tu? Panggil apa? Lock screen. Apa tu? Screen saver. Screen saver. Jangan screen saver ni tulis Al-Quran. Jangan kita punya ringtone, call tone. Apa ringtone ke call tone? Bila orang call, dia keluar Al-Quran. Dia gantikan ringing. Ringtone. Dia gantikan ringing. Ini jangan buat. Dulu guru-guru kata jangan buat. Takut apa? Takut kita dalam tandas, nanti handphone tu ringing, dia baca Asmaul Husna, dia baca selawat, ni tak bagus. Kita memang kena buat handphone dalam tandas, kalau kita kat luar tu tak. Takkan tinggal luar tandas. Selamatlah Samsung tu nanti. Lepas tu jangan buat tu lah. Mana jangan buat screen saver ni. Al-Quran jangan buat. Ringtone ni jangan keluar-keluar suara yang Al-Quran apa benda, janganlah. Nanti takut dia berlaku dalam tandas, maka hukum dia haram. Kita yang berusaha sebab kita set benda tu. Itu je. Okey, insyaAllah besok jumpa. Kita baca sikit muka surat 20 berapa tadi yang depan tadi. Okey, moga-moga Allah izinkan kita tu. Boleh Ustaz? Ya. Nanti boleh tak doa yang sapu muka tu Ustaz tulis kat dalam grup? Nanti kita cari. Okey, terima kasih Ustaz. Dia ada bahasa Arab tu, nak cari bahasa Arab ni. Okey, daripada Facebook pun tak ada soalan. Nanti saya tengok juga. Tak tahu lah, tak jumpa lah soalan. Ustaz, nak tanya. Kita khusyuk dalam solat tu macam mana Ustaz? Nak khusyuk dalam solat. Apa yang macam mana? Nak khusyuk dalam solat. Nak tengok soalan ni nak jawab sejam tak? Sejam nak jawab ni. Tapi ringkas dia beginilah. Ringkas dia macam ni. Luar solat, biasakan mengingati Allah. Macam mana mengingati Allah? Lepas belajar ni, ingat Allah yang beri aku ilmu. Biasakan mengingati Allah. Syukur ya Allah kau beri aku faham. Biasakan mengingati Allah luar solat. Kita solat ni, dia kurang setengah jam je kalau 17 rakaat ni. Mungkin 40 minit dah 17 rakaat. Tapi kita kat luar solat lagi lama dari kita dalam solat. Jadi biasakan ingat Allah luar solat, nanti kita mudah ingat Allah dalam solat. Ni makan nasi lemak ni kan, tengok nasi ni, Allah engkau yang aturkan beras ni untuk aku makan. Syukur ya Allah, dengan nama engkau aku makan. Dengan izin engkau aku makan ni. Minum air ya Allah, air ni hujan yang kau turun, yang puasa jadi air ni, yang jadi air tapis ke jadi apa, engkau yang turunkan hujan dari langit ya Allah. Engkau yang beri rezeki ya Allah. Engkau saja yang layak ya Allah untuk beri rezeki pada hamba-Mu. Terima kasih ya Allah. Aminum. Engkau yang lelapkan mata aku untuk aku tidur, untuk aku rehat. Engkau yang jagakan aku untuk aku terus ibadat. Tengok anak-anak sihat, engkau yang beri anak aku sihat ya Allah. Engkau orang yang beri dia selamat pergi kerja, balik kerja, pergi sekolah, balik sekolah dan dia tak ada apa-apa. Ingat dia sepanjang masa. Nanti kita latih macam tu, kita mudah ingat dalam solat. Ini cara sifir yang mudah. Walaupun nak buat dia bukan senang. Tapi kita ada sifir ni kita boleh buat. Kalau kita tak ada sifir, kita payah. Jadi payah sikit. Jadi praktis benda ni di luar solat.
Lepas tu belajar nanti ada 6 perkara lah nak kena belajar untuk masuk solat. Tu hudul qalbi, at-ta'zim, at-tafahum, ar-raja', al-haya'. Tu nak kena belajar yang tu pula 6 perkara tu. Tapi luar solat ni praktis ni dulu. InsyaAllah. Lama-lama nanti kita masuk solat je, kita dah biasa ingat Allah kat luar dan solat pun kita baca-baca lagi kita ingat dia. Sebab dia ada majlis khas untuk mengingati dia. Okey Kak, cara kasarnya boleh faham kan? Boleh Ustaz, terima kasih. Okey. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala syafi'il anbiya mursalin sayyidina Maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr alladziina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Insya-Allah nanti kita jumpa. Terima kasih Ustaz. Terima kasih. Terima kasih Ustaz. Terima kasih.